Langkah pertama yang perlu anda lakukan adalah anda perlu sign in dahulu ke dalam akaun Tinkercad. Jadi sekiranya anda tidak mengetahui bagaimana langkah ataupun kaedah untuk sign in ke dalam akaun Tinkercad, anda boleh rujuk video yang telah saya post sebelum ini. Jadi anda pergi ke bahagian kanan sekali, di atas ni ada 3D design, di bawah ialah circuit. Jadi kita akan gunakan bahagian circuit. Jadi step pertama ialah anda klik pada create new circuit. Create new circuit. Tunggu sebentar. Kemudian kita akan susun dahulu komponen yang kita akan gunakan. Langkah untuk memindahkan komponen, akan memilih komponen ialah klik, drag saja. Anda boleh zoom in, zoom out menggunakan scroll pada keypad anda. Baik, yang pertama ialah Arduino, yang kedua ialah breadboard. Scroll ke atas lagi. Seterusnya ialah kita perlukan dua perintang. Maksud saya adalah dua perintang. Dua perintang kita perlu gunakan. Susun dahulu. Kemudian LED. Kemudian push button. Baik. Seterusnya kita perlu tentukan dahulu nilai perintang yang kita ingin gunakan. Yang pertama ialah untuk LED. Perintang untuk LED kita akan gunakan, kita ubah kepada nilai ohm. Kita akan gunakan 220 ohm. Klik enter. Warna pada nilai ni, warna pada perintang akan berubah secara automatik. Kemudian yang seterusnya ialah untuk push button, kita gunakan 10 kilo ohm. Tekan enter. Jom kita buat pendawaian. First step ialah kita buat pendawaian untuk kita sambungkan dahulu LED pada litar. First step ialah pindahkan LED ke breadboard. Anode mewakili, yang sebelah ni kalau kita scroll, letak anak panah kita pada kaki komponen, automatik kita akan dapat baca satu PA akan timbul untuk menunjukkan bahagian yang kita tunjuk itu. Kalau ini anode mewakili bahagian positif, cathode ialah bahagian negatif. Kemudian kita ambil perintang, tarik, sambungkan pada kaki anode positif. Kemudian daripada perintang kita sambung terus pada kaki digital 13. Digital 13 pada Arduino kaki positif. Wire pelumpat ni saya warnakan merah untuk memudahkan saya. Lihatlah positif dan negatif. Kaki cathode, kaki negatif, terus pada bahagian ground. Jadi kita warnakan wire pelumpat ini hitam untuk memudahkan kita kenal pasti. Jadi next step ialah kita akan buat pendawaian untuk push button. Jadi kita scroll ke bawah pada Arduino. Kita akan ambil push button memerlukan 5 volt untuk dia berfungsi. 5 volt voltan diperlukan. Kita klik pada 5 volt, tarik keluar, klik untuk bengkokkan. Kalau keluar warna biru ni menunjukkan kita boleh hasilkan satu garisan lurus. Klik untuk kita buat satu lengkungan. Kemudian terus kepada kaki. Kalau saya nak kaki positif, 5 volt kepada kaki laluan positif. Kita tarik, kita boleh adjust sehingga keluar garisan color biru. Kemudian saya warnakan merah untuk memudahkan positif. Kemudian kita perlukan satu lagi kaki ground. Klik untuk bengkokkan. Macam biasa, klik untuk bengkokkan. Ground ke negatif. Saya warnakan dengan hitam negatif. Positif daripada Arduino ke positif pada breadboard. 5 volt pada Arduino. 5 volt ni, 5 volt ke Arduino, ke breadboard. Kita akan letakkan dia pada bahagian positif dan ground ke negatif. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ialah kita buat pemasangan untuk push button. Klik. Letakkan push button.
Okey. Jadi kita akan gunakan 3 kaki saja. Okey. Yang pertama ialah terminal 2A, yang kedua ialah terminal 1A, yang ketiga ialah terminal 1B. Okey. Terminal 2A kita akan sambungkan pada 5 volt. Okey, 5 volt. Okey, saya warnakan wire 24 warna merah, memudahkan. Okey, terminal 2A. Okey, untuk terminal 1A, okey, yang saya tunjukkan ni, kita ambil perintang, kita sambungkan dia, bagi dia ngam-ngam masuk ke negatif. Okey, cuba tengok betul-betul lah. Okey, satu ke terminal 1A, satu ke negatif. Okey, ni laluan yang ke negatif. Kemudian satu lagi kaki. Okey, satu lagi kaki yang di atas. Okey, yang saya cakap terminal 1B, bengkokkan. Okey, bengkokkan. Okey, kita akan pergi kepada pin 4. Okey, digital 4. Nampak digital 4 pada Arduino. Jadi okay, kita betulkan dia. Okey, kita betulkan dia supaya kemas. Okey, saya warnakan hijau warna lain lah. Okey, saya warnakan hijau. Okey, itu saja untuk pemasangan pada pendawaian untuk satu input dan satu output bagi pendawaian kali ini. Langkah seterusnya ialah kita akan buat bahagian pengatur caraan. Langkah seterusnya ialah kita akan menulis pengatur caraan dalam bentuk teks bagi reka bentuk elektronik tingkatan 2. Jadi first step ialah kita klik pada bahagian kod. Jadi kita pilih pilihan dia, kita akan gunakan teks. Okey, padamkan dahulu. Okey, first kita akan buat, okey, kita akan tuliskan pemboleh ubah untuk kita baca status butang. Okey, kita tuliskan integer button, saya lindung. Okey, button S huruf besar, button state sama dengan kosong, value untuk button sekiranya tak ditekan lah. Okey, kemudian di bahagian void setup, bahagian void setup ni kita akan tuliskan bahagian input dan bahagian output pada letak ini. So kalau kita lihat di sini ialah inputnya ialah pada push button. Sekiranya kita klik, klik pada push button, so kita nak baca input daripada push button lah. Sekiranya dia ditekan, kita akan on LED. Jadi LED ni akan jadi output. Apa yang perlu kita tulis ialah so kita typekan saja pin M huruf besar, saya lindung, pin mode. Pin mode kurungan number pin. Number pin ataupun kaki pin kita gunakan. Kaki pin 4 sebagai input. Tutup kurungan, semikolon. Titik tindih ni untuk habiskan ataupun tamatkan arahan tersebut. Next, pin mode kurungan, bagi LED sebagai output, iaitu kita gunakan kaki 13. 13. Koma output. Alright, semikolon. Untuk void setup selesai. So ke bahagian pengatur caraan utama kita. Yang pertama ialah kita baca ni, kita perlu baca dulu nilai daripada push button. Jadi arahannya ialah kita tulis button. Button state. Button state apa? Button state kita perlu button state kita baca apa? Value. Button state sama dengan digital read. So kita nak baca daripada kaki push button, digital R besar, digital read. Pin apa? Pin 6. Kalau kita tengok dalam situasi ni pin 4. Sorry, buka kurungan. 4 semikolon. Turun ke bawah. So seterusnya ialah kita akan menggunakan penyataan bersyarat. So dalam dua situasi kita pakai if else. If sekiranya apa? Sekiranya button ditekan, button state sama dengan high maksudnya kita tekan lah. High. So apa yang kita nak? So kiranya push button kita tekan, apa yang kita nak? Kita buka kurungan ni. Sini kurungan macam ni. So kita nak LED apa? LED akan menyala apabila kita tekan.
So dia akan jadi kita typekan digital apa? Digital write. Okay, digital write apa? Digital write pin 13. Sorry, pin 13 akan jadi high. Okay, semicolon. Okay, pastikanlah bahagian yang perlu ada semicolon perlu ada, bahagian tak perlu jangan typekan. Contoh dia macam selepas if sehingga high ni tak perlu. Okay, seterusnya kita tutup kurungan tersebut. Okay, tutup. Okay, macam tu Okay, dua kurungan ni buka, satu kurungan tu tutup. Okay, saya letakkan di bawah supaya tak pening Okay, seterusnya ialah sekiranya butang tak ditekan, apa akan terjadi? Okay, kita buka lagi kurungan. So situasi kedua ataupun keputusan yang kedua. Okay, digital. Okay, digital right. Okay, pin apa? Pin 13 koma low ataupun off. Sekiranya tak, kita tak tekan dia. Okay, semicolon. Okay, tutup. Kurungan tutup. Okay, so pastikan betul dia. Pastikan betul. Okay, saya akan sertakan di bahagian bawah untuk rujukan cikgu. Okay, cikgu akan tekan. Seterusnya apa yang perlu cikgu lakukan? Cikgu klik pada bahagian start simulation. Okay, saya tutup dulu bahagian kod. Okay, saya tutup dulu. Saya nak tengok. Okay, saya scroll. So apabila kita tekan, okay, LED akan on. Apabila kita tak tekan, LED akan off. Jadi sekiranya terjadi sebegini, so maksudnya coding anda telah yang anda typekan itu tepat. Okay, dan tidak ada kesalahan. Jadi saya akan sertakan di bahagian bawah pautan untuk coding ini. Jadi itu saja. Sekiranya anda rasakan video yang saya kongsikan ini manfaat, jangan lupa untuk share, okay, like, dan jangan lupa untuk subscribe, okay, untuk membantu saya bagi berkongsi lebih banyak lagi berkaitan dengan dunia RBT. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.